InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Ta'ala diberikan kesempatan pada malam ni untuk sama-sama kita bertemu. InsyaAllah walaupun mungkin dalam keadaan yang agak pergi dalam pergerakan sana sini, alhamdulillah. Jadi hari ini kacau, dan insyaAllah kita doalah supaya mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincangkan pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan kita memanjatkan perasaan rasa terima kasih kita di atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita, di atas segala perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita berkenaan kehidupan ini. InsyaAllah sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan perkara-perkara yang kita kata mencabar iman kita, menguji iman kita. Jadi sentiasalah kita berpatah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sentiasa merasakan bahawa kalau kita ingin berjaya di dunia dan berjaya di akhirat ini, tak ada cara lain, tak ada jalan lain melainkan kita kena mendekati Allah. Dan Allah telah merupakan kita kata sebagai matlamat kehidupan manusia. Kita ni dihidupkan, dijadikan oleh Allah. Jadi Allah jadikan kita, bukan sahaja Allah menjadikan kita, Allah memberikan segala-galanya pada kita. Dan malahan sebenarnya kalau kita tengok dari sudut kehidupan kita, sebenarnya kita ni Allah punya, macam itu kan. Kita ni Allah punya. Jadi bila Allah gambarkan kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan apa yang ada di langit, apa yang di bumi, semua itu merupakan kepunyaan Allah. Maka kita nak kena merasai bahawa kita ini adalah merupakan hamba Allah, dan seorang hamba Allah ni kena sentiasa patah balik kembali kepada Allah. Walaupun kita rasa berat yang kita nak buat ni, tapi itulah sebenarnya perkara yang membawa kita kepada kejayaan, insya-Allah. Baik, jadi saya nak mulakan pada malam ni dengan satu berita daripada lebih kurang 3 hari yang lepas lah. Banyak keluarlah berita ni dalam pelbagai sumber, pelbagai sumber. Jadi dalam berita ini menggambarkan tentang banyak sangat gangguan, dia jadi terputus-putus. Jadi dalam berita ini pihak FBI Amerika telah mengatakan bahawa mereka telah senaraikan 3 pemimpin NGO. 3 pemimpin NGO di dalam TSC, Terrorism Security Council, kalau tak silap lah, pusat pemeriksaan pengganas, pusat pemeriksaan pengganas. Jadi pihak Biro Penyiasatan Persekutuan FBI telah menyalahkan 3 pemimpin badan NGO, iaitu badan bukan kerajaan, dalam negara ini, Malaysia, kerana mereka ini telah disenaraikan sebagai pengganas. Dan yang menjadi satu peliknya,
disenaraikan sebagai pengganas kerana mereka ini adalah orang yang aktif dalam menguruskan bantuan ke Asia Barat. Ke Asia Barat, iaitu khususnya bantuan kepada rakyat Palestin. Bantuan kepada rakyat Palestin. Jadi sinilah apabila pihak FBI menyatakan bahawa ini adalah merupakan perkara yang keganasan, iaitu membantu penghantaran ataupun menguruskan penghantaran bantuan kemanusiaan rakyat Malaysia ke rakyat Palestin, ke negara Palestin, yang khususnya di Gaza. Maka mereka telah menyatakan bahawa mereka ingin supaya Malaysia ni bertindak. Jadi ini antara satu berita yang terbarulah 3 hari lepas, dan kemudian disambut oleh Kementerian Dalam Negeri KDN, terus menyatakan di bawah menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution, menyatakan bahawa Kementerian Dalam Negeri KDN akan menyemak fakta berhubung dengan tindakan FBI itu, yang mana mereka telah menyalahkan 3 pemimpin NGO dalam Islam negara ini atas senarai pengganas. Jadi ini adalah antara perkara yang kita lihat berlaku pada hari ini, apabila rakyat Malaysia yang telah merupakan antara rakyat ataupun umat Islam yang paling banyak menghantar bantuan. Jadi kalau kita nak kira mereka yang membantu Palestin ini banyaklah kan. Jadi banyaklah Global Peace lah, banyaklah kita kat Malaysia ni kan. Jadi inilah yang digambarkan sebagai satu perkara yang mana apabila mereka telah menyenarai hitamkan pemimpin-pemimpin NGO tersebut, maka sekiranya lepas itu mungkin pihak KDN menggambarkan bahawa dia akan menarik kita kata pasport sehingga kan mereka tu tidak akan dapat nak pergi ke mana-mana lah selepas itu. Itu yang pertama. Jadi ini adalah antara perkara yang sedang berlaku sekarang. Jadi sebelum itu pula dan kemudian selepas daripada itu kita dapati pihak IGP, kalau tak saya tengok berita itu, saya cari tak jumpa. Berita itu berkenaan pihak Ketua Polis Negara pula telah mengeluarkan statement, kalau tak silap saya lah, bagaimana dalam satu keratan akhbar tu, saya tak jumpa keratan akhbar tu. Petang tadi ada, dia mungkin dah terpergi ke mana entah. Saya tak sempat, tak dapat nak cari ni. Tapi pihak IGP pula telah mengeluarkan mungkinlah statement ke apa, supaya pihak rakyat Malaysia ini tidak menyokong Hamas. Tidak menyokong Hamas. Jadi di sini digambarkan di dalam berita-berita yang ada menunjukkan bahawa IGP says foreign spies might be in Malaysia but intelligence report show no local agents. Ini berkenaan dengan agent lah. Jadi ada di kalangan foreign intelligence spy yang ada kat negara kita ni dan sebagainya lah. Dan kemudian dia ada cerita juga, saya nak cek yang berita berkenaan dengan Palestin tu kan. Jadi inilah yang digambarkan seolah-olahnya seolah-olahnya maknanya jangan kita bersama dengan Hamas lah, lebih kurang macam itulah. Saya pun tak nanti saya jumpa saya akan cakap. Jadi kemudian sebelum daripada itu pula kita mendengar bagaimana kes Nur Elin yang telah berjaya membatalkan ataupun membawa supaya mencabar undang-undang syariah. Ada beberapa akta-akta yang adalah. Jadi sebenarnya banyak perkara yang sedang berlaku pada hari ini,
perkara yang sebenarnya menceritakan kepada kita tentang gambaran bagaimana Allah SWT telah mula menunjukkan kepada dunia bahawa yang pertama sekali mereka ini, iaitu orang-orang yang ada di sana, di apa kita kata, di Palestin tu, contohnya mereka yang memerangi orang Islam, mereka dalam keadaan yang tidak kita kata tidak ada kekuatan sampai sekarang boleh nak kalahkan orang Gaza tadi, sehingga mereka terpaksa mencari pula, mengganggu pula apa ni kita kata, orang yang membantu rakyat Palestin tadi. Jadi sebenarnya kita tahu kedudukan Hamas dan kedudukan Fatah ataupun Palestinian Authority, PA, ataupun kita sebut sebagai PLO kan. Jadi kita tahu kedudukan mereka ni, dan kita lihat bagaimana kalau di sebelah Gaza ni memanglah yang memerintah itu adalah Hamas, kerajaan yang diiktiraf oleh rakyat, yang telah diberikan mandat untuk memerintah oleh rakyat. Dan kerajaan ini mereka tidak membuat sesuatu melainkan tentulah ada sesuatu yang baik. Tapi saya nak bacakan di sini lagi satu, kita nak sebut apa yang telah berlaku sekarang ini di Asia Barat pula. Kita melihat kita dapati rakyat Palestin menyokong serangan Israel dan serangan ke atas Israel, oleh Hamas, dan sokongan untuk menyokong Hamas itu juga semakin meningkat. Jadi daripada satu kajian yang dibuat oleh Pusat Kajian dan Penyelidikan Dasar Palestin yang telah menyatakan dalam kajian itu bahawa hampir 3 daripada 4 rakyat Palestin yakin, percaya bahawa serangan 7 Oktober yang lalu oleh Hamas ke atas Israel adalah satu tindakan yang betul. Ini dari sudut statistik. Mana nak sebut sini sokongan rakyat Palestin bagi daripada yang dikaji oleh PCPSR, iaitu Pusat Kajian dan Penyelidikan Dasar Palestin. Daripada kajian yang dibuat itu, orang Palestin sendiri 72% responden mengatakan bahawa mereka yakin keputusan Hamas untuk melancarkan serangan ke sempadan selatan Israel, sebenarnya Gaza, yang sekarang tu Gaza juga, adalah tepat berdasarkan hasil setakat ini. Dan 22% mengatakan tidak tepat. Jadi maknanya majoritinya 72% mengatakan tepat. Dan Hamas telah bertekad untuk memusnahkan Israel yang telah memerintah Gaza sebelum ini, yang berpisah dengan pihak berkuasa Palestin, iaitu PA, yang menjalankan pentadbirannya di tebing barat. Jadi daripada apa yang telah mereka kaji sini, 52% rakyat Gaza, 85% responden tebing barat, dan 72% responden keseluruhan Palestin menyatakan mereka berpuas hati dengan peranan Hamas dalam peperangan. Hanya 11% rakyat Palestin menyuarakan kepuasan terhadap Presiden Mahmud Abbas, iaitu yang sebelah barat lah, sebelah tebing barat. Jadi populariti Mahmud Abbas ini telah menjunam di tengah-tengah kebuntuan mereka, kerana mereka dalam satu rundingan demi rundingan yang dijalankan di bawah tajakan Amerika dan Israel itu tidak berjaya. Jadi di sini kita melihat maknanya kita kata 2/3 lah lebih kurang responden daripada Gaza, dan juga 72% sebut tadi responden daripada keseluruhan Palestin menyatakan bahawa mereka bersama dengan kepimpinan Hamas, dan mereka bersetujulah serangan itu. Jadi sebenarnya saya telah pun menceritakan kepada tuan-tuan sekalian bagaimana keadaan yang ada di sana, bagaimana mereka sebenarnya kalau tidak menyerang pun mereka akan diserang oleh Israel, sebab antara besarnya ialah mereka nak mengambil alih Baitul Maqdis. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini sebenarnya, apa yang berlaku
pada hari ini ialah merupakan menunjukkan satu lagi perkara bagaimana liciknya dan halusnya perancangan musuh Islam, yang mana mereka telah mencabar umat yang ada pada hari ini. Kenapa kita telah dicabar pandangan kita, padahal pandangan kerajaan Malaysia bersama Palestin, kerajaan Malaysia bersama Palestin, dan bila sebut bersama Palestin maknanya majoriti rakyat Palestin lah, macam itu kan. Tapi apabila pihak FBI tiba-tiba mengatakan bahawa ada pula rakyat Malaysia ni yang bersama-sama dengan pengganas pula, hanya kerana mereka membantu Palestin, maka ini menimbulkan satu tanda tanya kepada kita, adakah negara kita ini masih dijajah oleh orang-orang yang nampak seperti baik kan? Hari ini seluruh dunia, bukan saja orang Palestin, seluruh dunia kan, majoriti bersama dengan perjuangan rakyat Gaza ataupun perjuangan rakyat Palestin bersama. Mereka menghentam, mengutuk apa yang telah dilakukan oleh pihak Israel, pihak Israel. Malahan apa yang berlaku pada hari ini, pihak Palestin pula rakyatnya 72%. Kita kata telah bersetuju bersama dengan kepimpinan kerajaan yang ada di sana. Sebab itulah apabila pihak FBI ataupun mana-mana pihak, tak kiralah yang namanya FBI ke, CIA ke, ataupun yang namanya itu Amerika, ataupun yang namanya itu pendukung, penyokong, pengganas Israel, pengganas rejim Israel itu mengeluarkan kenyataan-kenyataannya untuk menghalang dan menakut-nakutkan orang-orang Islam ini daripada membantu dan menolong orang Palestin ini. Maka di sinilah kita sama-sama ingin menggambarkan bahawa mereka telah berada dalam satu suasana yang tidak kita kata tidak cukuplah dari sudut kekuatan. Dan kita ni, adakah kita ni berpegang dengan prinsip dan kemerdekaan, kedaulatan negara kita ini? Kita ada pandangan kita sendiri, prinsip kita sendiri, atau kita nak mengikut apa-apa sahaja yang keluar daripada mulut FBI, mulut CIA, mulut Amerika, yang jelas memberikan sokongan berat sebelah kepada isu Palestin dan isu Palestin. Kita tahu rakyat Malaysia daripada dulu lagi memang mereka bersama dengan Palestin. Tak kira lah yang namanya Hamas ke, Fatah ke, selagi mereka membantu kemanusiaan dan juga membantu perjuangan Palestin itu, maka rakyat Malaysia akan sentiasa bersama. Dan ini juga dipegang oleh kepimpinan negara. Jadi sebab itulah saya nak menggambarkan pada hari ini, adakah kita ni negara kita ni negara yang tunduk dan patuh kepada pimpinan polis dunia yang sekarang ni dia tak popular pun kan. Kita kata Amerika ni nak jatuh dah pun nak jatuh dah pun Amerika ni, tak lama lagi dia jatuh lah kan. Baik, jadi di sinilah kita melihat bagaimana dalam huraian-huraian para ulama yang muhakkikin atau ulama yang muktabar, yang berjuang, contohnya Syekh Abdul Kadir Audah, salah seorang pakar undang-undang Mesir yang dulu yang pernah telah pun menulis satu kitab, satu buku yang menyatakan tentang bagaimana melemahnya ataupun bagaimana cabaran yang dihadapi oleh umat pada hari ini. Beliau Syekh Abdul Kadir Audah ni rahimahullah telah pun digantung syahid pada masa itu, telah mengungkapkan, telah menyatakan antara cabaran umat yang ada pada hari ini ialah akibat perancangan jahat musuh. Jadi sebenarnya kalau kita tidak benar-benar faham bahawa apa yang berlaku ini adalah merupakan perancangan jahat musuh, maka kita akan tertipu dengan arus yang ada. Contohnya macam yang berlaku kepada Nur Elin, contohnya apabila dia mencabar mahkamah syariah yang ada pada hari ini. Sebenarnya yang penting bukannya apa yang dinyatakan, akta LGBT lah, akta ni lah, akta tu lah, undang-undang sekian-sekian kah, undang-undang, bukan itu sebenarnya yang paling penting. Sebenarnya yang paling penting bukanlah cabaran daripada Nur Elin tu kepada undang-undang syariah,
Tetapi sebenarnya yang paling penting ialah sebenarnya dia mencabar kedaulatan agama Islam di dalam negara kita ini. Dia bukan masalah undang-undang yang sebenarnya undang-undang itu pun tak sama dengan sivil. Dan sebenarnya undang-undang agama itu terletak di bawah jurisdiction and sultan ataupun majlis raja-raja. Dan kalau negeri kita kata tuanku sultan yang bertanggungjawab dan dialah yang memberikan kata putus. Tapi tiba-tiba perkara ini dicabar oleh mereka. Dan sebenarnya ini bukan masalah akta tu salah ke, akta tu tak betul ke, ataupun undang-undang tak betul dan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang mereka susun untuk melemahkan umat Islam daripada bersama dan menyokong dengan umat Islam. Sebab tu kita melihat kalau pada peringkat awal mereka telah menggunakan undang-undang, the so-called undang-undang kemanusiaan untuk nak menegakkan syariah, menghentam syariah. Jadi pada hari ini mereka menggunakan juga seolah-olah kemanusiaan untuk menghentam mereka yang membantu kemanusiaan. Atas tuduhannya. Jadi sebab itulah kita nak sambungkan pengrasa di sini bahawa cabaran umat yang ada pada kali ini adalah merupakan yang pertama, dia merupakan lahir daripada perancangan jahat musuh. Jadi musuh merancang, dan kemudian pada masa yang sama jahilnya umat itu sendiri. Umat tak tahu, umat sibuk dengan benda lain, umat dalam keadaan lalai, lara, tak tahu apa-apa. Dia tahu cuma mungkin nak cari makan je. Dalam keadaan susah pada hari ini kan. Jadi maknanya kejahilan umat itu sendiri. Dan kemudian lemahnya, kelesuan dari kalangan umara dan ulama. Jadi umara pun lesu. Saya nak menyatakan pada malam ini, sekiranya pihak majlis raja-raja ataupun pihak sultan, contohnya dalam kes syariah itu tidak bersama dengan apa yang mereka kumpulan liberal, kumpulan yang memang tidak ada sokongan pun, tidak menyokong pun Islam ni. Silap-silap mereka ni daripada orang yang bukan pun bersama dengan Islam ni. Jadi sekiranya pihak tuanku, pihak sultan, pihak majlis raja-raja bersama dengan mempertahankan syariah Islam ini, saya yakin 100% saya yakin insya-Allah kita lihat orang Melayu, orang Islam bersama dengan raja-raja. Ini perkara yang dah berlaku. Jadi bila raja-raja bersama, raja-raja tegas, yang di Pertuan Agungnya, dari sultan-sultannya, majlis raja-rajanya tegas dalam mempertahankan cabaran-cabaran, halangan-halangan ke atas undang-undang syariah yang ada di dalam negara kita ini, sudah tentu insya-Allah saya nak nyatakan di sini umat Islam termasuklah orang Melayu kita, malahan sebahagian daripada orang bukan Melayu juga ataupun bukan Islam akan bersama menyokong. Jadi sebab itulah hari ini yang pertama kita nak sebut bahawa segala yang berlaku ini menunjukkan bahawa wujudnya perancangan jahat yang ada kepada pihak musuh Islam. Allah SWT menggambarkan kepada kita, contohnya surah Ar-Ra'd ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahi makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffar liman uqbad dar. Allah berfirman dalam Al-Quran yang lebih kurang maksudnya, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir yang sebelum itu mereka melancarkan perancangan jahat, makar. Wa qad makara alladhina min qablihim, iaitu mereka melancarkan rancangan jahat terhadap nabi-nabi. Oleh itu jangan kamu bimbang, bagi Allah jualah kuasa menggagalkan segala jenis rancangan jahat. Falillahil makru jami'an. Allah lah sebenarnya yang
yang merancang juga kejahatan untuk mereka. Dan Allah menggambarkannya, dia mengetahui apa yang mereka lakukan, tiap-tiap diri itu. Dan orang kafir mengetahui siapakah yang akan mendapat balasan di akhirat nanti. Jadi sebab itulah musuh Islam, yang pertama sekali kita kena faham. Kita kena faham dan kita kena sebarkan bahawa ghazwatul fikr, peperangan pemikiran ini ke seluruh umat Islam masih berlaku. Jadi kita ingat peperangan ini hanya peperangan macam di Gaza, diserang, ditembak, dibom dan sebagainya, ataupun di Syria, ataupun yang berlaku di Yaman dan sebagainya. Jadi kita ingat bila kata peperangan ni adalah peperangan dalam bentuk kita kata senjata, bioweapon, chemical weapon dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pihak musuh telah melancarkan peperang Ghazwatul Fikr, iaitu peperangan pemikiran. Dan serangan ini dilakukan terus menerus. Walaupun kita kata ini dulu tak, sekarang pun masih lagi terus menerus. Walaupun negara umat Islam hari ini kita nampak macam dah seolah-olahnya bebas daripada cengkaman penjajah fizikal. Kita kata kita dah dah bebas, dah merdeka. Kita dah merdeka dah. Tapi hakikatnya dari sudut pemikiran kita masih lagi dijajah. Masih lagi dijajah. Kita masih lagi takut apa orang putih kata. Kita masih takut apa negara veto yang kata boleh veto tu. Tuan Mahathir ketika dia menjadi Perdana Menteri, dia mengecam Amerika. Macam mana sikap mereka yang tidak adil, sikap mereka yang sentiasa berat sebelah, yang menyebelahi Zionis. Kenapa dia menyebelahi Zionis? Sebab Presiden Amerika tu, dia nak naik jadi Presiden tu pun dengan lobby dan sokongan daripada pihak Zionis. Jadi dia tidak akan naik kalau dia tidak bersama dengan orang-orang yang Zionis tadi. Kalau dia tak bersama, dia tak akan jadi Joe Biden ke Donald Trump ke siapa ke. Tak kira lah. Jadi bila kita tahu latar belakang yang macam tu, yang maknanya Presiden Amerika itu sendiri adalah merupakan orang yang menang jadi presiden dengan lobby Zionis, maka sudah tentulah polisi-polisi mereka berat sebelah akan menyembelahi Zionis Israel, walaupun mereka sebenarnya tak betul dan salah. Jadi oleh kerana kita ni pula seolah-olahnya untuk atas nama keselamatan, atas nama keamanan, atas nama kebaikan dan kemanusiaan, kita masih ikut lagi nilai dan prinsip-prinsip yang datang daripada pihak yang memang disokong dan dilobi oleh pihak Zionis. Walaupun kita pun tahu pihak Zionis itu tak betul. Bukan dari sudut Islam aja, bukan dari sudut agama sahaja, dari sudut kemanusiaan pun. Jadi tiba-tiba kita pula yang nak menyokong kita kata kebenaran, nak menyokong kemanusiaan, yang menyokong kebaikan tadi dituduh dengan berbagai tuduhan. Kita pun tak tahulah siapa yang dituduh tu. Kita pun tak tahu. Tapi nak sebut kat sini, tak kiralah siapa pun pimpinan NGO tu. Sekiranya perkara ini dibenarkan, diteruskan untuk mengikut telunjuk pihak Amerika, pihak CIA ke FBI ke, tak kiralah apa namanya pun, maka seolah-olahnya kita ini masih lagi di dalam Ghazwatul Fikr. Kita masih diserang pemikiran kita, cara kita berfikir, cara kita merasa, cara kita bertindak dan cara kita melaksanakan kehidupan kita ini. Seolah macam kita masih lagi dijajah oleh British atau masih lagi dijajah oleh Amerika. Kalau kita nak kata macam itu. Ya, sebab itulah hakikatnya umat Islam mesti membebaskan diri mereka dari cengkaman pemikiran tadi. Seolah-olahnya apa yang datang daripada mereka semua betul belaka. Seperti wahyu yang tidak salah. Wahyu yang benar. Begitu kan. Ya, sebab itulah digambarkan sini, Allah menggambarkan kepada kita macam-macam mereka rancang. Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Jadi Allah gambarkan dalam surah Ibrahim ayat 46. Dan sungguh-sungguh mereka ini telah menjalankan perancangan jahat mereka untuk menentang kamu, menentang Islam, menentang orang yang baik-baik ni,
Sedang di sisi Allah itu ada balasan bagi perancangan jahat mereka. Sekalipun perancangan jahat mereka itu boleh melenyapkan, membinasakan, menghancurkan gunung. Jadi sebab itu hasutan-hasutan serta fitnah ini adalah merupakan perkara yang sentiasa dilakukan, yang disokong oleh golongan-golongan munafikin. Jadi kita melihat mereka akan melaksanakan perancangan-perancangan ini untuk membuat satu bentuk fitnah. Tapi kita kena faham, dia bukan saja fitnah, dia akan melaga-lagakan. Ini peringkat kedua. Peringkat pertama dia akan fitnah. Ini pengganas lah, ni senarai. Baru dia senaraikan pengganasnya. Senaraikan pengganas lah, kemudian besok ditangkap dan sebagainya. Terbukti pula, tiba-tiba nampak ada lah, jumpa lah pula apa benda dalam rumah dia. Tiba-tiba ada jumpa pistol lah, senjata lah, bom. Ini NGO ni dia ganas lah. Tiba-tiba ada pula jumpa, padahal tak ada pun. Macam mana kami ketika diserang dulu masa peristiwa flotilla Mavi Marmara dulu, kan, Israel nak justify, nak buat justifikasi bagaimana orang yang duduk atas kapal ni, Mavi Marmara ni jahat, maka dia letakkan senjata, semua jenis senjata, dengan pistolnya, dengan parangnya, dengan semua dia. Jadi nak menunjukkan yang ada di atas kapal tu adalah pengganas. Pengganas. Jadi tiba-tiba pengganas. Padahal arahan kami pada masa itu, kan, tidak ada seorang pun. Hatta kapten kapal pun tak bawa dia punya senjata api dia tak bawa. Kenapa? Nak menunjukkan kapal ni kapal kemanusiaan. Malahan di atas kapal ada baby yang berumur 18 bulan, ada baby. Nak pergi perang pasal apa? Ada baby. Ada orang berumur 86 tahun. Archbishop Hilary Capucci, dah meninggal dah dia. Mudah-mudahan dia masuk Islam, daripada Rome, Vatican City datang, umur dah 80 lebih, 86 tak silap, kan. Kemudian Abdullah Nashwan, umur pun dah 80-an, orang tua-tua 80-an, wanita pun ada. Di samping tu ada baby lagi, ada anak-anak lagi. Jadi apabila kita pergi naik kapal tu dalam keadaan yang aman damai, kita dah isytiharkan dah. Contohnya, sebelum pergi tu kita dah isytiharkan apa barang-barang yang dibawa. Semua kapal isytihar. Masa kami nak pergi tu, beg kami, walaupun naik kapal, beg kami, baju kami, semua di scan. Maknanya nak tengok ada apa benda. Kalau ada apa jenis senjata yang ada di atas kapal tu, maka pada masa itu semua akan dirampas oleh pihak keselamatan ataupun polis ataupun tentera Turki. Maksudnya kita naik di Antalya di Turki. Jadi semua di scan. Saya ingat lagi, kami di scan sebagainya. Kemudian beg-beg di scan, kapal di scan. Yang pihak keselamatan juga naik kapal, tengok kapal. Bukan sahaja pihak Turki, juga pihak antarabangsa. United Nations pun ada. United Nations pun ada. Wakil-wakil tengok, cek. Ini tepung. Yang ini bahan-bahan untuk membuat hospital. Ini bahan. Ini bahan perubatan. Ini bahan pendidikan. Kan, tiba-tiba bila mereka kepung kami, bila serang kami, kan, lepas tu keluar dalam surat khabar, dalam berita, dalam dia punya tu tunjuk ini senjata-senjata yang digunakan oleh pelampau-pelampau, pengganas-pengganas. Terus dapat cop pengganas terus pada masa tu. Padahal semua kapal telah disemak, dicek, diperiksa, malahan telah diberitahu pada umum, diterangkan, ditunjukkan buktinya, sama ada bukti cakap, tulis, sign, tanda tangan yang kita janji, ataupun bukti diambil gambar, video, semua. Tiba-tiba dia kata yang datang tu ialah pengganas. Jadi ini semua adalah merupakan fitnah dan hasutan yang dilakukan oleh pihak Israel ke atas kapal flotilla Mavi Marmara pada masa itu. Kan, kita tak ada apa-apa senjata, tiba-tiba ada senjata pula, macam-macam jenis, pisau Rambo, pisau kampung, sembelih, semua jenis pisau ada. Kemudian dengan senjata-senjata yang lain. Jadi nak sebut kat sini, mereka melaksanakan tipu daya, hasutan, fitnah yang jahat dilakukan, dan kemudian perkara ini disokong oleh golongan munafikin,
golongannya nampak macam baik, nampak macam Islamik, tetapi rupanya golongan munafikin. Dan inilah sebenarnya yang menyambung daripada sunnah sirah daripada dulu, zaman Nabi dulu pun sama. Golongan munafikin ini contohnya apabila mereka menipu, menuduh, memfitnah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, iaitu apa namanya, kita kata Ummul Mukminin, bila dia telah difitnah seolah-olahnya telah melakukan zina bersama dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tuduhan itu difitnah merata-rata sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu dah, tak boleh nak cakap dah, nak pertahankan Aisyah, tak boleh. Sehingga yang mempertahankan Aisyah itu ialah Allah sendiri dengan ayat-ayat yang turun, ayat-ayat Al-Quran yang turun. Itu nombor satu. Jadi sebenarnya mereka akan membuat fitnah, dan fitnah ini dia akan berjalan. Tujuannya untuk nak menakut-nakutkan, nak memperandakan hubungan sesama kita. Ini adalah merupakan perkara yang mereka buat dan sedang buat ni sekarang ni. Jadi bila tiba-tiba ada senarai 3 orang rakyat Malaysia yang disenaraikan sebagai teroris lah, senarai pengganas oleh FBI konon-kononnya tadi, hanya kerana mereka membantu apa yang ada di Palestin, maka pada masa itu kita tahu bahawa sebenarnya inilah cubaan-cubaan fitnah. Jadi bukan saja fitnah, iaitu dengan dia meruntuhkan karier, meruntuhkan karakter, membunuh karier, membunuh karakter orang-orang yang membantu kemanusiaan ini. Mereka juga akan menghasut sehingga berlakulah permusuhan dan pergaduhan. Jadi dalam fasa kedua selepas fitnah ni, mereka nak bunuh karakter orang, karakter assassination, menunjukkan orang ni jahat lah, orang ni berhubungan dengan peperangan lah, orang ni pengganas lah, orang ni macam-macam lah. Kemudian selepas tu the next step ialah mereka akan melaksanakan hasutan-hasutan sehingga melaga-lagakan. Ini yang bahaya. Ini yang kita kena faham. Mereka akan melaga-lagakan di antara orang yang beriman, yang baik tadi, yang aktif, yang membantu kita kata Palestin contohnya, dengan mereka yang munafikin, orang yang ada Islam juga tetapi mereka ni mungkin akidahnya tu akidah liberal, akidahnya itu akidah sekular, akidah itu mungkin akidah yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia akan tuduh pula, dia akan laga-lagakan pula. Ada daripada kumpulan tradisional, kumpulan yang sebut Salafi tradisional, kumpulan modernis, ini dia akan laga-lagakan. Jadi sebab itulah kita kena ingat, setelah fitnah itu berlaku, maka selepas itu akan ada satu lagi perkara, bukan saja setakat tangkapan ke apa sebagainya, tapi mereka akan melaga-lagakan kita. Sama kita ni, sama orang Islam ni. Jadi maka akan berlakulah, kami NGO baik, kami tak bersama dengan pengganas. Maka yang sana pula, itulah yang jahat yang tu. Itulah pengganas. Padahal dua-dua sama je. Dua-dua sama nak tolong Palestin je. Dua-dua sama nak tolong umat Islam di sana je. Tiba-tiba terpecah dua pula. Ini dilabel sebagai pengganas, yang ini dilabel sebagai orang yang baik. Yang baik ni orang yang dikatakan ikut, dia tak berani nak cakap apalah. Ini berlaku. Contohnya sebagaimana berlaku pada zaman Rasulullah SAW, seorang ketua kepada munafik, Ubay bin Khalaf, yang mana mereka telah memfitnah salah seorang daripada umat pada masa itu, namanya Uqbah bin Abu Mu'aiz. Dan Uqbah bin Abi Mu'aiz, dia baru masuk Islam. Ketika itu dalam satu majlis mana dia meraihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW diraihkan oleh penduduk Madinah pada masa itu. Kemudian ada seorang yang baru masuk Islam, Uqbah bin Abi Mu'aiz, kan, kemudian dia telah dihasut, dilaga-lagakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Uqbah ni pula dikawan pula dengan orang munafik ini, Ubay bin Khalaf, kan. Ubay bin Khalaf dikawan pula dengan dia. Akhirnya Uqbah tu keluar Islam, jadi murtad. Bayangkan, dia dah masuk Islam zaman Nabi ni, jadi murtad, keluar Islam,
Bukan saja keluar Islam setakat keluar Islam tadi, tetapi dia menjadi orang yang antara yang paling kuat menentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia dah masuk Islam. Orang dah masuk Islam ni hatinya bersih, fikirannya bersih. Allah bersihkan daripada dosa-dosa. Dia rasa lapang, dia rasa tenang, dia rasa bahagia. Kan? Sepatutnya itulah yang ada dalam kehidupan dia. Tetapi oleh kerana dia berkawan dengan golongan munafikin, Ubay bin Khalaf, telah menghasut dia, memfitnah Nabi, memfitnah sahabat-sahabat, dan melaga-laga ke mereka. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ni keluar balik daripada Islam, keluar murtad, keluar Islam, keluar daripada Islam, dan kemudian dia pula menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi maknanya fitnah yang kita nampak pada hari ini ni, dia bukan sekadar 3 orang, dia bukan 3 orang tu yang nak dikenakan, tapi sebenarnya dia punya akhirnya itu tumpuannya ialah melaga-lagakan umat Islam, memecah belahkan umat Islam, sehingga umat Islam akan terpecah dua. Satu yang bersama dengan pandangan, ini ada teroris, semua, padahal pandangan itu daripada orang yang jahat. Orang yang jahat, orang yang bersama dengan Zionis, yang tidak adil, yang tidak ada kemanusiaan. Dia boleh bunuh aja orang Palestin macam tu. 70-80% kan, bangunan-bangunan kedudukan, hospital, sekolah, masjid, gereja dibom, diletupkan, dibunuh macam gitu je. Ribuan mati. Ini orang yang tidak ada peri kemanusiaan, orang yang hati itu jahat, hatinya lebih teruk daripada syaitan yang ada. Mungkin dialah syaitan. Jadi mereka ni seolah-olahnya pula dia ada kuasa, dia ada power, dia ada kekuatan. Dia pula yang label orang ni sebagai orang-orang yang jahat tadi. Apa buktinya? Kan, apa buktinya? Jadi nak sebut sini, kita pula takut dikenali sebagai negara yang tidak ada KPI, tidak ada kekuatan untuk membendung teroris. Maka kita pun terima. Maka cakaplah, adalah yang berkata, jangan kamu sokong Hamas, jangan kamu sokong Hamas. Macam itu. Jadi bukan lagi masalah dari sudut ganas tak ganas, tapi sebenarnya dia lebih kepada propaganda. Inilah disebut sebagai Ghazwatul Fikr, peperangan pemikiran. Yang mana peperangan pemikiran itu, dia nak supaya pemikiran kita ni, bagi kita ni, jangan tolong. Macam itu. Ataupun takut, jangan, tak boleh. Kalau kita tolong nanti, kita tergolong dalam ganas pula. Orang yang mengganas pula. Itu dia menakut-nakutkan. Dan sebenarnya yang lebih besar lagi, yang mereka sasarkan, bukan sekadar menakut-nakutkan, bukan sekadar nak tuduh sebilangan yang ini adalah orang jahat, pengganas, tetapi yang lebih besar lagi yang kita nak kena faham, inilah peperangan yang akan menyebabkan kita dilaga-lagakan, kita dipecah-pecahkan, kita ditikam dari belakang, dari depan. Yang tikam depan, belakang, kiri, kanan ni adalah orang Islam sendiri. Menyebabkan orang Islam berlawan dengan orang Islam sendiri. Kita berlaga pula. Jadi sinilah kita lihat bagaimana perancangan-perancangan jahat mereka, yang kita kena faham bahawa mereka memang melakukan makar. Kita tengok Allah SWT menyatakan peringkat dia kan. Yang pertama sekali, bukan sahaja mereka difitnah, dibohong, dihasut sebagainya, kemudian melaga-lagakan, dan kemudian selepas melaga-lagakan, yang ketiga, apakah yang mereka sasarkan? Apa yang mereka sasarkan? Iaitu orang Islam berbunuhan sesama sendiri. Pimpinan Islam, pimpinan NGO Islam ni, pimpinan-pimpinan yang baik-baik, yang soleh-soleh, tak ada buat jahat pun, hidup mereka daripada pagi sampai malam, kan, tolong orang je hidup dia. Yang betul-betul tolong orang ni bukan orang politik. Orang politik ni dia tolong orang, dia nak kredit, dia nak merit, dia nak supaya orang sokong dia. NGO ni dia tolong betul. Saya kenal beramai sahabat-sahabat lah. Contohnya Jamaluddin, daripada Yayasan Amal. Dia kalau tolong pergi ke sana ke sini, bantu orang.
Kan, tak kira guna duit sendiri. Guna duit sendiri. Semua guna duit sendiri. Tak ada kata minta duit ke apa. Yang minta duit ada juga. Tapi yang benar-benar ikhlas ni, dia buat duit dia sendiri habis. Pergi sana tambang sendiri. Kan? Ada yang pinjam daripada emaknya, bapaknya ataupun daripada keluarganya untuk duit tambang nak tolong hantar apa ni kita kata bahan-bahan ke apa whatever lah kita kata projek tadi. Pergi sana pinjam duit untuk buat tambang. Ada. Maknanya mereka berkorban. Mereka ni orang baik. Orang yang baik. Mereka difitnah. Kenapa? Kerana kan, apa yang berlaku pada hari ni, mereka terdesak sangat. Orang Zionis ni terdesak sangat. Tak boleh dah dia kata. Ni semua orang semua tolong-tolong kan. Saya minta maaf saya sebut kan. Contohnya boykot. Kita ingat boykot tidak berkesan ke? Kalau tak berkesan, taklah sampai setengah-setengah restoran-restoran besar tu nak menyaman pula orang-orang NGO ni. Sampai nak menyaman semua. Teruk sangat boykot. McDonald contohnya, teruk kena boykot. Kita tak katalah boykot tu macam mana. Saya tak nak pergi argument yang itu kan, satu perbezaan pandangan. Tapi nak sebut sini, ada kesan berlaku. Dan memang kita lihat Malaysia ni antara lah negara-negara yang rakyatnya prihatin dengan Palestin. Jadi sebab tu ada tiga step ni kita tengok. Sekarang ni dia bawa kata 3 orang pimpinan NGO Islam yang dikatakan masuk dalam senarai pengganas kerana mereka membantu Palestin kemanusiaan, menguruskan projek-projek kemanusiaan ke Asia Barat. Siapa 3 ni dia tutup lagi lah. Kita pun tak tahu siapa kan. Dia fitnah. Lepas tu dia akan melaga-lagakan kita. Dia akan menyebabkan kita ni berlawan, berperang sama sendiri. Bergaduh sama sendiri. Sehingga akhirnya saya NGO baik, awak NGO tak baik. Kenapa NGO tak baik? Kerana awak dalam senarai FBI, dalam senarai Mossad, dalam senarai CIA. Bukan sebab dia buat jahat. Maka diragukan. Satu kumpulan yang menghantar wang ataupun bantuan kemanusiaan ke Palestin yang besar, NGO yang besar mula didakwa atas tuduhan-tuduhan yang berbagai-bagai. Iaitu antaranya tuduhan penyelewengan, tuduhan penyelewengan duit lah dan sebagainya. Ada NGO Islam, antaranya Aman Palestin kena. Tak kira lah siapa-siapa pun. Yang sebab sini mula tuduhan. Jadi it is kill assassination punya karakter, untuk membunuh karakter orang tu, membunuh kebaikan yang ada. Kemudian peringkat kedua dia laga-lagakan kita. Kita pun kata ni jahat ni salah ni jahat ni geng-geng yang telah diisytiharkan oleh FBI, CIA sebagai pengganas. Kita baik. Maka dia nak gaduhkan kita. Dia nak lagakan kita. Ini semua ghazwatul fikr. Ini semua peperangan pemikiran. Yang ketiga, dia nak membunuh terus pimpinan Islam, pimpinan NGO Islam, membunuh terus pergerakan mereka, membunuh terus perjuangan-perjuangan yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Dan orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang kafir itu merancang tipu daya mereka untuk membunuh Nabi Isa. Jadi dalam ayat ini menunjukkan Nabi Isa. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Ingatlah Allah sebijak-bijak dalam membalas tipu daya. Jadi sebenarnya memang target dia nak bunuh, habiskan. Dalam ayat yang lain pula, dalam surah Al-Anfal, tadi surah Al-Imran ayat 54. Surah Al-Anfal ni digambarkan tentang perkara yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang memang dia nak bunuh, dia nak habiskan, dia nak potong, cantas. Wa iz yamkuru bika alladhi nakafaru lisbituk au yaqtulud au yakhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi Allah gambarkan kepada kita, dan ingatlah kamu wahai Muhammad, ketika orang kafir musyrikin yang musuh Islam menjalankan tipu daya terhadap kamu. Apa tipu daya dia? Tujuan dia supaya akan kena tahan, menahan kamu, penjarakan kamu, tangkap kamu.
Jadi dia tujuan tangkap bukan tangkap saja. Lisbituk, iaitu dia nak ikat kamu. Au yaqtuluk, ataupun dia nak membunuh kamu. Ataupun au yukhrijuk, ataupun dia nak halau kamu keluar daripada tempat kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang dan Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah ni perancang yang maha hebat. Jadi di sini dalam ayat ini menunjukkan bahawa mereka merancang, bukan saja untuk nak memfitnah, bukan saja untuk nak menuduh, menghasut, kemudian mereka nak memecah belahkan, kemudian mereka nak melaga-lagakan sesama kita, macam tadi tu Uqbah tadi yang murtad keluar, dah masuk Islam murtad keluar di zaman Nabi SAW. Malahan bukan saja murtad keluar daripada Islam, malahan dia jadi penentang perjuangan Rasulullah SAW. Ini hasil daripada mana? Hasutan daripada golongan munafikin di Madinah. Ini kita tengok sampai kat itu. Dan akhirnya sebenarnya mereka nak membunuh, nak menghabiskan, nak menghancurkan umat Islam. Jadi sebab itulah kita sini perkara yang kita nak kena rasa bagaimana keadaan yang ada kepada umat yang ada pada akhir ini. Jadi mereka melaksanakan makar, mereka melaksanakan kita kata perancangan. Tetapi kita kena yakin dalam setiap ayat yang digambarkan oleh Allah tadi, mereka boleh merancang, Allah pun merancang. Mereka rancang, Allah pun merancang. Jadi sebab tu kita nak kena rasa bahawa Allah ada. Ini kalau kita tengok dari sudut yang kita kata besar-besar tu, macam kita kata Amerika, Malaysia, NGO besar-besar, yang kita ni pun sama juga. Dia akan datang. Ini yang tersurat yang nampak ni. Yang tersirat pun nampak. Macam mana yang tersirat? Ini peranan. Musuh-musuh. Musuh-musuh yang ada, mereka menyelinap masuk di dalam pergerakan-pergerakan Islam. Mereka menyelinap masuk dalam NGO. Mereka menyelinap masuk. Mereka membawa fitnah. Membawa hasutan kepada sesama ahli pertubuhan-pertubuhan itu, supaya mereka ada sangka buruk. Dia mula dengan sangka buruk dulu. Sangka buruk tu sebenarnya bukan itu aja. Dia akan cakap, kau tahu tak, dia ni ejen. Dia ni ejen luar. Dia ni sekian. Dia akan membawa satu berita-berita yang menggentarkan. Tanpa ada bukti. Kadang-kadang dia main sebut je. Betul tak betul, apa buktinya? Sebab setiap tuduhan mesti ada bukti. Wajib ada bukti. Dan tak boleh bukti itu sekadar rasa-rasa, tak boleh. Tuduhan tu mesti ada bukti yang nyata. Sebab tu dalam Islam ni dia bersifat adil. Kita tak boleh benarkan orang cakap-cakap buruk saudara-saudara dia, sahabat-sahabat dia, tanpa ada bukti yang nyata. Jadi cakap dia ni spy ni. Dia ni inilah orang jahat ni. Dalam ni dia nak pecah belahkan kita. Rupanya yang cakap tu nak pecah belahkan. Kita ingat orang yang sahabat kita tu yang disebut jahat lah, ada macam-macam agenda lah sebagainya, yang nak apa ni, tukang khabar lah dan sebagainya tu, itu sebagai orang jahat. Tak, rupanya yang cakap tu syaitan. Kita tak perasan yang cakap tu syaitan, bisikan tu syaitan. Akhirnya mereka akan melaga-lagakan kita, dan akhirnya dia akan bunuh. Maknanya dihabiskan. Inilah merupakan dalam sirah makar yang ada pada mereka. Tetapi kita kena faham, makar yang tadi itu adalah merupakan satu perkara yang berlaku, tetapi kita sentiasa bergantung pada Allah. Jadi sebab itu pada hari ini saya nak mengajak diri saya sendiri dan sekalian di sahabat-sahabat dan sahabiah yang ada di dalam kuliah pada kali ini, marilah sama-sama kita membina kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu sahajalah sebenarnya kunci untuk kita diselamatkan. Sebab tu kita mesti ikut syarak. Ikut syarak maknanya, kalau kita melihat orang tu dituduh, tak kira lah yang tuduh tu FBI ke apa ke sebagainya. Kalau yang menuduh macam itu contohnya kita kena tengok kerana ada bukti. Bukti tu mesti bukti yang benar. Dia mesti tunjuk bukti. Bukan cukup video, tak cukup.
Macam mana kita nak tahu dia bukti yang benar? Kita kena tanya orang-orang yang bertakwa, yang bersama dengan dia. Tengok macam mana pergerakan dia. Tengok macam mana keadaan dia sebenarnya. Tak cukup dengan berita-berita daripada news saja. Macam mana digambarkan oleh Imam Syafi'i, rahimahullah, bagaimana dikatakan, kalau kita nak tahu seseorang itu betul-betul berjuang, maka dia akan ditekan oleh musuh-musuh Islam. Siapa musuh dia? Kalau musuh dia tu ialah orang yang memusuhi Islam, maka sebenarnya dia difitnah. Kita kena tengok balik, kati balik. Jangan kita ikut neraca yang dibawa oleh arus neraca TV, neraca media. Media tu media Yahudi, dia yang pegang. Jadi kita kena tengok balik. Jadi kita kena tengok dengan mata hati kita. Sebab tu kita kena perhatikan betul-betul. Dan kita kena doa. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang kena, kita kena doa. Doakan untuk semua sekali, terutamanya mereka yang dianiaya tadi. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, selepas itu mestilah kita kena yakin bahawa kita kena ada satu bentuk perasaan, ataupun kita kata al-yaqin, keyakinan, kepercayaan, keimanan kita tu, untuk kita nak mengenal sungguh-sungguh, hakikat dia ni. Jadi kita melihat hari ni kita akan difitnah, kita akan dilaga-lagakan, dan kemudian kita akan dihapuskan. Ni tiga step lah ni. 3 step ni, ghazwal fiqh, kan? Kita akan difitnah, dihasut, sehingga kita nampak jahat, nampak buruk, nampak orang yang menyeleweng lah, macam-macam lah dia akan tuduh macam-macam. Yang kedua, dia akan suruh kita berpecah-pecah, maknanya melaga-lagakan kita, dia pecahkan kita. Aku tak bersama dia, aku yang baik, aku golongan bukan teroris, itu teroris. Tiba-tiba kita pula tuduh dia teroris. Padahal yang cakap dia teroris tu FBI, ataupun Amerika, ataupun Zionis yang cakap dia teroris. Kita pula tiba-tiba menyokong. Kenapa? Sebab kita tak nak terikat. Takut. Ini khauf. Takut. Takut inilah yang sebenarnya nak dibentuk. Sehingga dengan akibat takut ini, kita berlaga antara sama kita. Kita berlaga. Kita akan dipecahkan, digaduh-gaduhkan. Macam itu. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut kena tangkap. Allah sebut tadi. Kan? Sebenarnya mereka nak menangkap kamu. Mereka nak membunuh kamu. Dan mereka nak menghalau kamu daripada kawasan kamu, daripada negara kamu, daripada kehidupan kamu. Ini peringkat-peringkat yang mereka nak buat ni. Jadi maknanya menyebabkan kita ni jadi takut. Takut dalam hati kita, risau. Sahabat itu dah kena dah. Dia dah kena dah. Dah kena dakwa dah. 3 orang kena dakwa. Kan? Masuk dalam surat khabar. Ustaz Abbas Zaid, kan, dan sebagainya, Aman Palestin, kan. 3 orang tu. Kita kenal semua 3 orang tu. Kan? Bukan sebarang orang, bukan orang remeh-remeh lah. Bukan. Orang yang bukan hidup untuk cari duit, makan dengan menipu. Bukan. Kita kenal. Kan? Walaupun mungkin kita tidak selalu bersama, tidak bersama dalam satu pertubuhan, tapi kita kenal orang yang macam mana. Kita kenal. Kan? Orang yang memang berkorban. Jadi, tapi apabila kita ditakut-takutkan tadi, maka kita akan jadi apa? Jadi macam, aku tak boleh, dia dah kena tahan, dah kena dakwa, dah kena tahan, dah kena, mungkin lepas ni salah, didapati bersalah, dipenjarakan, mungkin lepas tu akan dihukum dengan hukuman yang panjang. Kita takut. Kita pun takut. Kenapa kita takut? Sebab kita merasakan bahawa itu adalah benar. Maknanya fitnah itu benar. Kita rasa fitnah itu benar. Sedangkan fitnah itu adalah ghazwal fikr, merupakan peperangan pemikiran yang sedang berlaku pada hari ini. Kita tak tahu. Kita ingat benar berlaku. Rupanya ini peperangan. Kita sedang diserang pemikiran kita ni. Supaya pemikiran kita ni bercelaru. Sahabat yang baik nampak jahat. Yang jahat nampak baik. Ini yang Nabi gambarkan di akhir zaman. Sehingga berlaku orang ni baik-baik yang soleh ni, dia nampak jahat. Sampai peringkat kena tahan, kena dakwa, kena hukum. Ada yang kena tangkap, kena bunuh pun ada. Jadi
Sementara yang jahat ni, yang munafikin ni, yang jenis-jenis merompak betul ni, yang jenis-jenis memang hantu ni, kita sebut hantu ni, mereka lepas, mereka disanjung, mereka dipuji, mereka disanjung. Inilah ghazwatul fikr. Inilah peperangan pemikiran yang ada sekarang. Kita ingat peperangan pemikiran ni, dia hanya sekadar missionary Kristian nak dakwah, nak dakyah kepada orang Islam. Missionary Hindu nak dakyah kepada orang Islam. Itu yang sebelum ni. Yang sekarang ni ialah dia nak timbulkan perasaan supaya kita ni berpecah sama kita. Kita bersangka buruk sama kita. Kita bersangka buruk sama kita. Sehingga akhirnya orang Islam tikam orang Islam sendiri. Orang Islam boikot orang Islam sendiri. Orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Ini perkara yang mereka nak buat. Sebab tu dia nak melaga-lagakan kita. Ni dunia akan jadi huru-hara ni. Kacau bilau. Bukan kacau bilau perang. Yang perang tu peranglah. Tetapi orang yang beriman, orang Islam sendiri, mereka akan diserang pemikiran dia. Diserang. Akhirnya kita akan mengikut aja. Tak apalah. Ustaz-ustaz pun kena. Ustaz-ustaz pun kena. Orang alim pun kena. Pejuang-pejuang pun semua pakat kena belaka. Kita tak payahlah. Tak payahlah nak fikir NGO ni. Tak payahlah fikir nak tolong-tolong Palestin. Tak payahlah nak fikir bantu-bantu sana. Tak payahlah. Jadi kita kata, kita buat hal kita je lah. Kita pun susah. Hidup kita ni, ekonomi pun susah. Makanan pun susah. Ni besok bencana alam pula. Ada pula virus X, disease, penyakit X pula. Macam-macam diserang. Kita pun rasa, dah tak payah fikirlah pasal Baitul Maqdis. Biarlah orang Palestin ni. Kita pun keluar ayat. Apa ayat dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberatkan seseorang melainkan apa dia mampu. Macam tu je. Maka kita jadilah orang yang berdiam diri dan orang yang mengikut arus. Akhirnya datanglah Imamul Mahdi. Berlakulah kebangkitan Bani Tamim. Ni kalau kita sebut orang Melayu suka je sebut Bani Tamim. Kebangkitan Islam Nusantara, bangkit semua. Kita dah takut, kita duduk diam lah. Janganlah kita kuat-kuat sangat, nanti kita akan kena tangkap, nanti kita akan ini semualah hubbud dunia. Jadi serangan pemikiran menyebabkan hati kita ni menjadi takut kepada makhluk. Dan apabila kita takut kepada makhluk, maka pada masa itulah kita akan tertinggal daripada jalan Taifah Mansurah. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah, kita tertinggal. Kenapa? Sebab kita terkena dah tembakan ghazwatul fikr. Peperangan pemikiran ni, takut. Ini semua golongan-golongan yang akan ditangkap, golongan-golongan yang akan dipenjarakan, golongan yang akan dibunuh, dihalau daripada rumahnya, dirampas harta-hartanya. Kita rasa takut. Kita takut. Jadi asalnya takut ni kepada Allah, takut kepada pencipta kita. Sekiranya Allah tak mengaku kita sebagai hamba-Nya, sekiranya Allah murka kita tidak berjuang, sebagaimana kita dijadikan oleh Allah untuk menegakkan sistemnya. Inna dina indallah al-Islam. Tegakkan Islam tu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Membina kekuatan kepimpinan Islam. Itu perintah Allah. Tiba-tiba hati dah takut. Hilang rasa hamba kepada Allah. Melihat arus yang ada. Kita pun duduk seorang-seorang. Aku duduk seorang-seorang, aku okey. Tak kena kan. Kalau duduk ramai-ramai ni nanti kena. Duduk seorang-seorang. Masuk hutan, masuk gua. Maka jadilah kita golongan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang melarikan diri daripada perjuangan, iaitu mereka yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dah nak berjuang ni, kaki sebelah dah masuk, dua belah dah masuk. Tiba-tiba tengok seorang sahabat kena tangkap, seorang sahabat kena dakwa, seorang sahabat kena hukum. Pula masyarakat boikot pula. Kenapa boikot? Ini pengganas. Maka pada ketika itu kita pun ikut sahaja arus. Ya, sebab itulah puncak ketakutan kita mestilah
kan, kepada Allah. Mesti kepada Allah. Dan apabila musuh menyerang kita, kita bukan nak berdepan dengan musuh, tapi bila musuh menyerang kita, maka kita kena ikat hati kita, pemikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak perhambaan. Jadi sebab tu di depan kita ni ada dua jalan. Wa hadainahun najdain, di hadapan kamu ada dua jalan. Apa dia? Al-Islam wa ghair al-Islam. Islam dan selain daripada Islam. Maksudnya hidup bersama iman, Islam, takwa, bersama ukhuwah, bersama jamaah, taifah yang membina kekuatan umat untuk tajdid, bersama ataupun hidup bersama dengan arus yang ada pada hari ini, harus al-wahnu al-wahan, harus arus yang akan membawa kita menjauhi Allah. Kita kena pilih. Kita kena pilih. Kalau kita bersama dengan arus, dan kita akan dapati majoriti akan bersama dengan arus. Majoriti akan bersama dengan arus. Maka pada kita itu, kan, seolah-olahnya sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita, akidah kita, seolah-olahnya tidak berfungsi peranan. Seolah-olahnya macam tak ada lah. Macam itu. Ikut arus. Habis. Sebab dia akan mensasarkan akidah kita. Sebab itulah kita nak kena lihat di sini, kan, bila kita diancam dengan ancaman seperti yang ini, kan, pengganas, terus 3 pemimpin NGO pengganas jahat yang kita nampak, oh ni akan kena tangkap, ini akan sekian-sekian, kena hukum, kita nampak macam itu kan, takut macam itu kan. Maka kita nak kena ada rasa takut. Sebab tu orang beriman, dia punya khasyah dia, perasaan gentar takut dia itu mesti dengan diasaskan oleh ilmu. Yang pertama, mesti ada ilmu. Jadi kita kena tahu apa yang berlaku di sekitar kita, kena tahu. Sebab tu Allah gambarkan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya, kan, yang takut kepada Allah itu khasyallah min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Jadi pertama, kita boleh bimbang, takut, khasyah, tapi mesti ada ilmu. Sebab Allah kata apa? Ilmu itulah ulama. Ulama ni orang yang ada ilmu, orang alim. Jadi sebenarnya yang bimbang, yang takut, yang khasyah tadi ialah daripada kalangan orang yang ada ilmu. Jadi nombor satu, mesti ada ilmu. Ilmu ni pula bukan sebarang ilmu. Bukan kata ilmu matematik, ilmu engineering, ilmu kita kata fiqh. Ilmu tu mestilah ilmu yang hidup di dalam hati kita. Bermula dengan ilmu yang menjadikan hati kita mentauhidkan Allah. Ilmu yang membawa kita mengenal Allah. Ilmu yang membawa kita mengenal erti ibadah ubudiyah. Ilmu yang membawa kita mengenal erti perjuangan. Ilmu yang membawa kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Kehidupan sebenar ni bukannya kehidupan kita kat sini, tapi ada akhirat. Kehidupan yang boleh membawa kepada kesempurnaan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mesti bermula dengan ilmu akidah. Ilmu yakin. Yakin kita kepada Al-Quran. Jadi ilmu ni asas dia apa? Ilmu ni asasnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan hadis. Itu asas. Yang lain semua tu suplemen aja. Asasnya Al-Quran dan hadis. Sebab tu kita kena faham, dekati Al-Quran dan hadis. Kalau tak, kita tidak dikira berilmu. Orang ni cakap macam ini, Hamas pengganas. Pengganas lah kita. Jadi kita pengganas lah. Semua pakat pengganas belaka. Padahal yang isytiharkan tu, dialah yang pengganas. Dia boleh bunuh siapa saja nak bunuh. Bayangkan hari ni, berapa puluh ribu, dia dah bunuh dah. Orang Palestin. Dia tak rasa ke Zionis tu ganas? Dia tak rasa ke Israel tu ganas? Dia boleh letupkan rumah. Bukan rumah sahaja. Hospital yang sepatutnya undang-undang antarabangsa tidak boleh dibom. Dia bom. Kita tak rasa ke dia pengganas? Bukan saja hospital, tempat sembahyang, masjid, tempat sembahyang, orang Kristian, gereja pun dia letupkan, dibunuh. Dia habis semua. Sekolah pun dia letupkan. Tak ganas ke? Dan kemudian mereka ni pula menyokong. Yang kata FBI ke CIA ke menyokong. Di mana kita punya nilai kita? Kalau kita seorang anggota polis, kalau kita seorang anggota keselamatan, kalau kita seorang anggota tentera, kalau kita seorang pemimpin, kalau kita seorang alim, seorang ulama, di mana kita, pegangan kita? Tak nampak siapa pengganas ni.
tiba-tiba orang yang tolong orang yang susah tadi dilabelkan pula sebagai pengganas. Nampak? Kita lihat mesti ada ilmu, dan ilmu ni mesti ilmu yang menghidupkan hati sehingga kita nampak ini tak betul ni. Satu dunia kata Amerika betul, satu dunia kata Israel betul, tapi kita nampak tak betul. Kenapa? Kerana mereka tidak mengikut nilai Al-Quran dan Sunnah. Bukan kata agama lain tu different story. Tapi nak sebut sini, kan, dari sudut kemanusiaan pun mereka dah gagal dah. Tapi kita hari ni takut. Jadi sebab tu malam ni kita nak kena ingatkan diri kita. Sebenarnya serangan tu bukan bom saja, bukan peluru sahaja. Serangan tu bukan hanya sekadar letupan-letupan dan tembakan-tembakan. Tapi serangan tu juga akan pergi kepada pemikiran kita, ghazwatul fikr, dan juga pergi kepada hati kita. Peperangan dalam hati kita menyebabkan timbul khasyah, timbul rasa al-khawf, takut. Takut bukan pada Allah, takut kepada manusia, takut pada makhluk. Akhirnya kita pun makin takut, lagi, pakat lari belakang. Ada di kalangan kita, kawan-kawan sahabat kita yang asal bersama kita, Ansar, ada juga. Hanya kerana takut aja. Dia kata apa? Ustaz lambat sangat, dia kata. Kenapa lambat? Lambat nak buat bowl, lambat nak buat emergency exit. Dia kata kita nak kena masuk hutan dah ni. Kita nak kena buat masuk gua dah ni. Kenapa nak kena serang dah ni? Kita nak kena tangkap dah ni. Takut. Kena pula ada di kalangan kita yang bermimpi pula. Mimpi kena tangkap. Sampai mimpi kena tangkap. Ustaz, saya mimpi. Ustaz, saya mimpi. Mimpi apa? Mimpi 3 hari betul-betul. Mimpi rumah kena kepung, kena tangkap. Anak bini, isteri semua kena tangkap. Dengan saya kena tangkap. Dia kata, lepas tu, tak tahulah lepas tu apa. Bangun, takut. Kata, Ustaz, kita kena lari ni. Masuk hutan, Ustaz. Mimpi yang menakutkan itu dari syaitan. Sebab tu, syaitan ni menimbulkan perasaan takut kepada makhluk. Takut kehilangan dunia. Takut kehilangan yang kita sayang dekat sini ni, kat dunia ni. Takut. Jadi sebab tu kita nak kena lihat bagaimana Allah gambarkan. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maknanya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu ialah orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Jadi takut ni mesti berasaskan kepada ilmu. Bukan berdasarkan rasa hati. Takut aja. Naluri, takut aja. Kita rasa takut ni timbul takut dengan makhluk halus. Benda gaib. Takut dengan benda gaib. Benda yang kita tak tahu, kita takut. Kenapa kita nak takut dengan benda gaib? Kenapa kita takut dengan benda-benda yang kita tak nampak? Kenapa nak takut dengan musuh? Kerana kita tidak kenal Allah. Kerana kita jauh daripada Allah. Kita tak merasai af'al Allah. Tidak merasai sifat dan nama Allah. Tidak merasai zat Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ikrar kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan dan puan. Saya berkenalan dengan ramai jugalah masa belajar-belajar dulu, kawan-kawan daripada negara-negara yang lain. Sama ada negara Rusia ke, negara yang dulu Rusia di bawah USSR, di bawah Soviet Union. Begitu juga dari China. Begitu juga kawan-kawan kita dari negara Arab yang kebanyakan, almost semua negaranya diktator. Pemimpinnya diktator. Jadi sebahagian mereka lari. Contohnya dari Iraq, mereka lari. Mereka dikejar oleh Saddam masa itu. Lari pergi ke Amerika. Ni orang soleh-soleh ni. Duduk dalam bencana, dia kena penjara sebab lari. Jadi apabila mereka lari, mereka lepas daripada kesusahan, maka timbul perasaan mereka tak nak hilang kesusahan tersebut. Tak nak hilang. Maknanya dia dah susah, masuk penjara sebagainya kan. Di Iraq lah contohnya, masa perang mereka sebagainya. Lepas tu mereka lepas lari. Dapat lari ataupun dapat keluar. Pergi Amerika, duduk sana. Kerja jadi engineer lah, jadi macam-macam. Jadi mereka dah rasa senang. Bila rasa senang, mereka bimbang kehilangan kesenangan tadi. Akhirnya sebahagian besar yang takut kehilangan kesenangan tadi bersama dengan dunia dan arus. Lebih baik aku fikir bisnes aku, lebih baik aku fikir engineering aku, medical aku, lebih baik aku fikir professionalism aku. Aku boleh bekerja, dapat duit. Akhirnya macam itu je. Ini yang pengalaman yang kita hadapi. Ketika diuji dengan kesusahan di negara-negara dia, di negara Arab ni, sebelum ni diktator banyak kan, kesusahan. Mereka boleh bertahan, ada sabar, ada iman sebagainya. Tapi diuji dengan kesenangan, mereka takut. Jadi inilah yang akan berlaku pada kita. Kita diuji dengan kesenangan sekarang ni.
Sampai peringkat kita takut kehilangan dunia yang ada pada kita. Jadi sebahagian daripada kita akan diuji dengan perkara-perkara yang demikian. Jadi sebab itulah kita kena ingat bahawa kita perlu ada ilmu. Dan ilmu ni pula bukanlah ilmu biasa-biasa. Ilmu ni mesti ilmu yang menyentuh hati, membina kekuatan akidah, mentauhidkan Allah. Baru kita ada kekuatan. Sebab itu tajdid di akhir zaman. Kekuatan kebangkitan di akhir zaman bukan kebangkitan orang Islam ramai pakat demonstrasi nak jatuhkan siapa-siapa. Orang ramai pakat kumpul kekuatan senjata lah pun nak lawan. Kebangkitan tajdid di akhir zaman bermula dengan tajdid al-iman. Tajdid iman hati dan segala ilmu yang berkaitan dengannya. Jadi sebab tu kita akan diserang sehingga menimbulkan ketakutan demi ketakutan. Jadi sebab itulah takut mestilah takut bersama-sama dengan ilmu, asasnya ilmu. Dan kemudian kita takut juga berasaskan kepada iman. Berasaskan kepada iman, iaitu yang akan membina kekuatan kita supaya tidak mensyirikkan Allah. Saya sebut banyak kali, tidak mensyirikkan Allah. Kenapa? Kerana orang yang mentauhidkan Allah, mereka lah yang akan selamat. Sebab tu kalimah yang kita pegang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah kalimah yang wajib kita pegang. Pegang sungguh-sungguh. Kalau kita mati, tak ada harta, tak ada nama, tak ada kawan, tak ada keluarga, tak ada apa, sehelai sepinggang kita. Ataupun keadaan kita seorang-seorang, kena seksa, kenapa? Tapi kita ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika berada dalam keadaan tegang, dalam keadaan susah tadi, disitulah kejayaan. Tapi kita ada semua, kawan-kawan ramai, penyokong ramai, pengikut ramai, harta banyak, kerja hebat, semua ada. Yang tak ada, la ilaha illallah, tidak mentauhidkan Allah saja, habis. Segala yang ada hilang, tak ada guna, tak ada manfaat. Nampak? Sebab tu ulama-ulama menggambarkan awwaluddin ma'rifatullah, iaitu mereka yang kenal Allah. Agama ni bermula dengan mentauhidkan Allah. Tujuan kenal Allah tu nak mentauhidkan Allah. Tujuan kita zikir, tujuan kita solat, tujuan kita puasa, kita pergi haji umrah, nak mentauhidkan Allah. Sebab tu kalau kita solat tapi dalam keadaan syirik, Allah tak terima. Kita pergi haji dalam keadaan syirik, macam mana syiriknya? Kita rasa kitalah yang kuatnya, kitalah yang pergi haji, kita yang hebatnya. Kita rasa duit kita, tak rasa pun daripada Allah. Mensyirikkan Allah cukup menggagalkan haji kita. Kita pergi buat macam-macam, tapi rupa-rupanya kita mensyirikkan Allah. Allah tak terima. Allah tak terima haji kita. Haji besar tu Allah tak terima. Umrah tak terima. Solah tak terima kalau ada syirik di dalamnya. Jadi sebab tu kita nak kena tengok balik. Kenapa mereka menimbulkan peperangan-peperangan ni? Nak menimbulkan kita takut kepada makhluk, takut kehilangan dunia, takut kepada benda-benda yang ni tadi, supaya kita mensyirikkan Allah. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, benda inilah, perkara inilah yang tidak diajar dalam sistem pendidikan pada hari ini. Kita diajar matematik sampai peringkat PhD. Kita diajar, kita kata ilmu kalam, ilmu tauhid, ajar. Tetapi masih mensyirikkan Allah. Apa contoh mensyirikkan Allah? Kita masih lagi memandang sistem manusia lebih tinggi daripada sistem Allah. Ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, apa sahaja pula nama ekonomi lebih baik daripada ekonomi Islam. Itu syirik. Sedangkan Allah gambarkan inna dina indallah al-Islam. Kehidupan din yang diterima oleh Allah hanya Islam, yang lain Allah tak terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang ambil selain daripada Islam, Allah tak terima. Sekali-kali selama-lamanya Allah tak terima. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam paling tinggi, tak lebih tinggi daripada Islam. Semua ni habis dengan syirik. Kerana kita hati kita belajar ekonomi liberal, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis. Kita belajar semua ekonomi jahiliyah. Kita sayang pada riba, sayang pada ekonomi tadi lebih
daripada sayang kepada ekonomi Islam. Itulah syirik lah. Ini bab ilmu. Jadi sebab tu kita tengok kita kena patah balik. Macam mana kita nak menang ni? Macam mana kita nak membina kekuatan tajdid kalau iman kita masih bercampur-campur? Sebab tu saya nak seru kepada diri saya dan diri semua sekalian sahabat-sahabat sekalian. Tak kira berapa tinggi pun kedudukan kita. Berapa tinggi pun kedudukan kita. Sama ada sudut ilmu, sama ada sudut hati. Kita rasa kita dah sampai Allah SWT tunjukkan kita lah. Benda yang gaib-gaib ni. Bukan yang zahir saja, yang gaib pun kita nampak. Sampai ke syurga, sampai ke neraka. Sampai ke alam-alam yang lain sebahagian daripada kita sampai. Patah balik, rendahkan diri kita kepada kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rendahkan diri kita. Kena talkinkan diri kita dengan hakikat mentauhidkan Allah. Jangan kita rasa kita dah terror, dah pandai, kita dah tahu. Kita boleh cakap apa yang kita nak cakap. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Saya dah belajar sampai PhD. Saya dah belajar sampai master. PhD pula 10 PhD saya ada. Kita rasa kita ada dah. Kita rasa ilmu. Saya dah faham ni. Saya dah ramai pula. Saya dah banyak berdakwah. Saya dah banyak mentarbiah orang. Saya dah banyak berjihad. Saya. Kita terlupa nak rendahkan diri kita. Patah balik kepada talqin syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi apabila datang ghazwatul fikr, penyerangan pemikiran kita, rosak pemikiran kita, rosak hati kita. Dah tak boleh ikhlas dah. Dah tak boleh ikhlas. Kenapa? Kerana kita lupa mentauhidkan Allah. Ini khasyatillah. Sebab pusat-pusat pengajian hari ini tak mengajar tentang tidak mentarbiah supaya kita mentauhidkan Allah. Tidak. Kalau kita tak ikut program tarbiah, memang kita tak rasa benda ni. Tak rasa. Jadi datanglah tuduhan-tuduhan. Sebab ni kita akan nampak lah. Mula orang ni kena. Kita pun kata, oh aku ni tak boleh. Tak boleh. Sama-sama tak boleh. Aku pun nak kena lari lah. Tak boleh. Nanti aku kena tangkap. Kita takut kena tangkap lebih daripada takut murka Allah. Bukanlah nak suruh kita kena tangkap. Bukan begitu. Tapi maknanya hati kita tadi. Sebab itulah dalam hal ini kita akan melihat ramai mukmin ataupun ramai muslim yang gagal dalam peperangan ghazwatul fikr ini. Peperangan pemikiran ini. Peperangan yang menyentuh hati ini ramai. Kerana mereka bukan lagi takut kepada Allah, tetapi mereka akan takut kepada makhluk. Bila mereka takut kepada makhluk, maka mereka akan memisahkan diri mereka daripada pejuang-pejuang yang sebenar. Mereka yang nak melaksanakan tajdid amal Islam. Melaksanakan tajdid amal Islam. Membangkitkan Islam semula. Kita akan terkeluar. Kenapa? Hati kita dah rasa, macam mana ni? Tak makan, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada duit, tak ada apa, semua tak ada. Macam mana aku nak berjuang ni? Akhirnya kita pun ikut je arus. Tak bersama dengan orang yang bertakwa, kepimpinan yang bertakwa, orang yang beradab, yang berakhlak, tak bersama. Kita ikut saja arus. Jadi sebab itulah kita nak kena faham hari ini ghazwatul fikr, tujuan dia untuk membina syirik dalam pemikiran kita. Dia dimulakan dengan dia akan tuduh-tuduh, fitnah-fitnah, hasut-hasut. Lepas tuduh, fitnah, hasut semua tu, dia akan lagu-lagukan kita, akhirnya dia pecah-pecah kita, dia tangkap, dia bunuh seorang-seorang. Seorang-seorang akan dia hapuskan. Kita pun mula takut mati. Takut mati. Bila takut mati, menanglah ghazwah fikr. Kita dah kena tembak lah. Bila kita takut kehilangan jawatan kita, takut kehilangan dunia kita, kesayangan kita di dunia ni, takut kehilangan. Sampai tak boleh berbaik sangka sesama kita. Sampai tak boleh kita mencari sesuatu yang terbaik sesama kita. Nak bergaduh je contohnya kan. Maka sebenarnya kita telah diserang, ditembak dengan bom-bom, dengan peluru-peluru daripada ghazwatul fikr. Peperangan pemikiran. Dan akhirnya akan menjadilah kita wa'iyazbillah min zalik, orang yang terkena peluru, yang biar cedera peluru, tak nak tarbiyah, tak nak meningkatkan diri dia, akan menjadi hamba manusia. Akan menjadi hamba makhluk. Akan menjadi hamba kepada sistem yang mereka buat. Bukan lagi perhambaan manusia ni menjadi hamba Allah, bukan lagi. Sebab apa? Dah kena serang. Pemikiran kita dah tak betul, dah bengong. Dah bengong, hati kita pun dah tak betul dah. Akan jadi hamba manusia. Kita akan takut dengan manusia ni. Kita akan takut dengan makhluk. Kita akan takut. Sehingga akhirnya kita akan, bila dah jadi hamba manusia tadi, dah jadi hamba manusia,
Wa yazbillah min zalik. Kita akan ikutlah harus. Habis. Allah izin pula tiba-tiba datanglah pula satu yang kita bimbang, iaitu ajal kita ketika kita sedang dalam keadaan takutkan kepada makhluk lebih daripada takut pada Allah. Datang pula ajal. Maka rugilah kita di dunia dan di akhirat. Walaupun sebelumnya pernah pergi haji, walaupun sebenarnya sebelumnya puasa, sembahyang, tapi di akhir hayat kita, kita berada dalam keadaan mengikut manusia, menjadi hamba manusia. Kenapa? Bukan sebab kena tembak, kena kepung macam di Gaza, tapi pemikiran kita telah dijajah. Pemikiran kita ikut saja apa yang dikendaki oleh golongan-golongan yang memusuhi Islam tadi, maka kita akan habis. Wa yazbillah min zalik. Sebab tu yang kita tengok sekarang ini, hebat macam mana. Saya nak menyerulah kepada orang yang ada paling tinggi sekali lah dalam Malaysia ni. Paling tinggi siapa? Yang paling tinggi agaknya lah, saya agak lah dari sudut kedudukan manusia ni, raja kot paling tinggi, yang di Pertuan Agong kot yang paling tinggi. Ingatlah wahai tuanku, ingatlah sultan-sultan, ingatlah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ingatlah wahai tuanku, raja yang paling hebat macam mana pun, akhirnya yang tinggal istana saja. Hebat kita dengan kerajaan kita, harta kita, pengaruh kita, luas jajahan kita. Kita rasa orang sokong kita. Hebat raja, hebat menteri, hebat Perdana Menteri, tak kira siapa. Yang tinggal hanyalah rumah dia je, istana dia saja. Tengoklah Firaun yang hebat. Yang kita nampak sekarang ni, dia punya piramid je. Yang dibangunkan dengan tinggi hebat, menjadi tempat orang melawat satu dunia datang nak tengok piramid. Hebat Firaun, tinggal dia punya istana je. Hebat Namrud, tinggal dia punya istana je. Jadi kita jangan jadi orang yang terlupa. Kita hebat, tapi kita masih nak rasa dijajah, masih lagi rendah diri dengan Amerika, rendah diri dengan British, rendah diri dengan globalis. Kita ingat itulah dia ketua kita, itulah dia orang yang memimpin kita. Rupanya itu semua pun akan tinggalkan dunia ini. Semua akan tinggalkan dunia ini. Saya menyeru kepada semua yang tinggi, yang duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, sultan-sultan, raja-raja, kemudian Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita, pimpinan-pimpinan, mufti-mufti, qadi, segalanya. Ingat, hebat macam mana pun manusia, dia akan tinggalkan rumah dia. Rumah dia yang buat. Ni rumah siapa? Ni rumah Tok Peti ni, rumah apa ni Tuan Mufti. Ni rumah siapa ni? Ni rumah qadi. Siapa ada? Anak dia. Anak dia duduk macam-macam main. Buat macam-macam maksiat dalam tu. Raja. Ni istana ni siapa buat? Oh, istana ni sultan sekian-sekian buat. Tinggal nama je, tinggal istana je. Dia kat mana? Dia turun bawah, duduk bawah tu. Duduk bawah tu. Jadi kalau kita nak rasa diri kita hebat dengan kita mengikut manusia, mengikut Amerika, mengikut apa yang kita nampak, nilai-nilai Zionis tadi, musuh Islam, musuh Allah, maka kita akan tinggalkan apa yang ada pada hari ini. Ingatlah, sekarang bolehlah cakap. Kita nak kena tahan dalas, kita marah, kita tangkap orang yang dituduh oleh musuh sebagai pengganas. Orang tu pula kena tuduh pengganas. Padahal orang tu duk tolong orang, duk bantu, bagi orang makan. Anak-anak yang tak ada makanan, dia hantar makanan. Anak yang tak ada air, dia bagi air. NGO ni bukan dia nak kepentingan jadi dapat projek tender 50 juta, 60 juta, 100 juta. Tak ada. NGO mana ada apa yang dia buat. Dia hanya nak menolong saja. NGO ni kerdil sangat. Tapi NGO ni yang bergerak sebab mereka ikhlas. Mereka ikhlas bergerak. Tak nak kepentingan, tak ada kepentingan pun. Tak nak jadi pemimpin pun. Kalau ditawar pun jadi Perdana Menteri pun tak mau. Kenapa? Kerana itu hanyalah bebanan, amanah yang besar. Dia tak nak benda tu. Tak payah pun tak apa. Jadi, tiba-tiba bila musuh kata mereka yang ikhlas-ikhlas ni, mereka yang betul-betul buat kerja ni,
mereka ni pengganas, pengkhianat dan sebagainya, maka kita pula ikut. Ingat, sehebat-hebat raja yang tinggal hanyalah istana saja. Itu pun kalau ada lagi istananya. Kalau anaknya runtuhkan istana, buat istana lain, tak ada istana pun tak ada. Dia akan duduk di bawah. Kita semua akan pergi kepada Allah. Wa kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu akan ada ajalnya. Dan bila sampai waktu ajal, tidak akan lambat walaupun satu saat, tidak akan cepat walaupun satu saat. Jadi sebab tu kita kena faham bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Kita sedang dikepung dan kepungan kita semakin mencengkam. Makin mencengkam. Maka masa itu kita perlu lebih kuat lagi. Tingkatkan iman kita, ilmu kita, ukhuwah kita, jamaah, tingkatkan lagi. Supaya bila ditekan, kita bersama-sama. Kita tidak berpecah. Sebab memang mereka nak pecahkan kita. Memang mereka nak pecahkan kita. Jadi itu antara perkara. Sebab tu kita sebut, saya nak sebut kat sini bagaimana syaitan yang innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah wa la takhafuhum wa khafuna in kuntum mu'minin. Al-Imran 175. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya pembawa berita itu, fitnah itu, yang demikian itulah syaitan. Tujuan dia apa? Yukhawwifu awliya'ah. Itu tujuan nak menakut-nakutkan pengikut-pengikutnya yang dibantu. Maka janganlah kamu takut. Fala takhafuhum. Jangan kamu takut pada mereka. Wa khafuni. Takutlah kepada aku. Takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin. Sesungguhnya, sekiranya kamu itu betul-betul beriman kepada Allah. Jadi syaitan ini tujuan dia hasut, tujuan dia fitnah, tujuan dia buat senario peperangan pemikiran, tujuannya nak takut-takutkan kita. Itu tujuannya. Ni Allah sebut. Nak takut-takutkan kita. Supaya bila kita takut kepada makhluk, takut kehilangan dunia tadi, maka pada masa itulah kita akan masuk perangkap dia. Maka Allah kata apa? Fala takhafuhum. Maka jangan kamu takut dengan mereka. Wa khafuni. Takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu benar-benar beriman. Ini pesanan Allah ni. Ini pesanan Allah ni. Kita kena ambil ni. Ini solusi dia. Maknanya kita kena patah balik pada Allah semula. Macam mana nak takut pada Allah? Mesti ada ilmu. Mesti ada iman. Mesti ada ilmu. Mesti ada iman. Hatinya kena bersih. Bukannya kita main cakap gitu-gitu je. Aku ni takut Allah. Tak. Kita tak takut Allah. Kita lebih takut kehilangan dunia daripada takut Allah. Kita boleh test lah. Macam mana test? Bila kita diambil orang yang kita sayang, benda yang kita sayang, harta yang kita sayang. Yang kita sayang tu diambil. Kita punya sedih, kita punya trauma, kita punya stres, kita punya menangis. Kita rasa kehilangan, meraung-raung kehilangan yang kita sayang. Tapi kita tidak rasa kita kehilangan Allah dalam hidup kita. Lupa nak zikrullah, lupa nak baca Quran, lupa nak solat, lupa nak berjuang, lupa nak berdak, lupa, tak ingat. Rasa tak apa. Dengan anak, cuba bayangkan. Kita ada berapa anak? 5 orang anak, 5 mati. 5 mati serentak. Ada anak, ada isteri, ada suami. Kita seorang, kita suami. Isteri dan anak mati semua. Aksiden. Jalan-jalan cari makan, jalan-jalan lawat-lawat. Tiba-tiba aksiden, mati. Lain semua keluarga kita mati. Kita seorang tinggal. Sedih tak? Orang yang rumah terbakar. Orang yang rumah terbakar. Habis semua. Ngatanya dengan anak. Habis semua. Tinggal selai sepinggang. Sedih tak? Sedih. Kita sedih kehilangan dunia. Tetapi kita tidak sedih kehilangan Allah. Kita boleh lalai sepanjang hari dengan telefon kita. Dengan movie kita. Kita boleh lalai dengan game. Lupa Allah. Tapi kita tak sedih. Tak sedih. Lupa Allah ni kita tak sedih. Kita tak terasa pun sedih. Di mana iman kita ni? Di mana iman kita? Jadi lepas tu kita kata nak takut Allah ni bukan senang nak takut Allah ni. Nak takut murka Allah bukan senang.
Kita buat dosa. Depan Allah kita buat dosa. Ni nampak? Maknanya, bila datang serangan-serangan tu, lagilah. Bila ghazwah fikr datang, lagi teruk. Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah. Fala takhshaw nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini surah Al-Ma'idah ayat 44. Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia. Tetapi hendaklah kamu takut kepada aku, kepada Allah SWT. Dengan jaga iman kamu, Islam kamu, jaga takwa kamu, jaga perjuangan kamu, jaga ukhuwah kamu. Dan janganlah kamu menjual, itu membelakangkan ayat-ayat aku dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Kita sanggup buat rasuah, sanggup buat perkara-perkara yang tercela. And kenapa? Nak dapatkan sesuatu jual beli yang sedikit, itu dunia. Dan siapa-siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tak nak ikut apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, tak nak menjauhi apa yang Allah larang, tak nak proses dalam tarbiyah, tak nak proses dalam tarbiyah tingkatkan diri dia, tak nak proses melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, tak nak proses melakukan jihad, menegakkan Islam. Siapa yang tak mau ikut apa yang Allah hukum tadi? Faulaika humul kafirun. Maka jadilah orang yang ingkar, orang yang menutup kebenaran, al-kafirun. Jadi sini kita lihat Allah mengingatkan kita supaya jangan kita takut pada manusia. Jangan takut kepada kehilangan dunia, tapi hanya takut kepada Allah semata-mata. Sebab itulah kita nak kena faham, insya-Allah malam ni mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita satu gambaran. Sesungguhnya kita akan diuji bukan sahaja peperangan di Gaza dengan bomnya, dengan senjatanya, dengan nukliernya, dengan kata tanknya, tapi kita juga akan diserang dengan ghazwatul fikr, peperangan dari sudut pemikiran. Kita akan diuji dengan perasaan, dengan hati kita, diuji dengan kefahaman kita, keyakinan kita tadi, diuji semua. Sehingga akhirnya dengan serangan-serangan itu, kalau kita masih istiqamah, ikhlas, istiqamah dengan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, masih kita istiqamah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Jangan takut dengan manusia, jangan takut dengan makhluk, tapi takutlah kepada Allah. Ini seruan saya kepada diri saya sendirilah, dan kepada diri semua sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan-kelemahan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah di atas jalan ini, walaupun ujiannya semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berat. Kerana setiap yang Allah uji itu, dia ada dia punya hikmah dia. Jangan risaulah. Allah sebut tadi kan, jangan risau, jangan bimbang, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. Mereka saya seru kepada yang di Pertuan Agong, sultan-sultan, raja-raja, marilah sama-sama kita berganding dengan rakyat untuk kita sama-sama menegakkan Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Saya juga menyuruh kepada pihak penguasa keselamatan, keamanan, sama ada dari PDRM ataupun ATM, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, sekian pihak penguasa, marilah sama-sama bersama-sama kita menyahut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita diuji, yang diuji ni bukan masalah kita ada ganas ada apa dah. Masalah sebenarnya ialah sama ada kita beriman ataupun kita tak beriman. Maknanya yang beriman akan ikut arus orang yang beriman. Orang yang tak beriman akan ikut arus orang yang tidak beriman. Jadi ada dua tu. Jadi sebab tu kita nak sama-sama. Bukanlah maknanya kita nak melangkaui batasan hak-hak yang bukan orang bukan Islam, bukan. Tapi nak sebut bagaimana kekuatan kita, insya-Allah. Saya menyuruhlah sama-sama kita bergabung tenaga, bergabung hati kita. Hati kita supaya kita dapat benar-benar membina satu kekuatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Kita bina, insya-Allah. Kita doalah supaya sahabat-sahabat kita yang ada, mungkin ada nama-nama yang akan tertuduh tu, kita doakanlah supaya mereka diberikan kekuatan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita asbab-asbab kebangkitan dengan segeralah, insya-Allah. Kebangkitan ni apa? Kebangkitan ni nak tegakkan kebaikan je. Bukan nak jatuhkan siapa-siapa.
nak jatuhkan siapa-siapa bukan, nak tegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'atik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amita ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.